ke Faizal? Nampak email ke sekejap Nampak. Jadi ni ada salah seorang macam yang ni cakap dengan Abang Faizal lah. Kita orang sekarang buat task untuk voice over daripada Persatuan Si Pencerita. Oh. Seorang ni lah, Hani ni lah ada. Hai. Okay, Abang Faizal kita boleh mula ke? Kalau you Tapi ni lebih macam santai lah. Sebenarnya nak tanya Abang Faizal ni lebih santai. Pak Faizal pun lebih Dia tak adalah macam kata wawancara sangat dalam TV tu, tak adalah. Okey je. Mungkin kita teruskan. Tujuan Mil nak tanya Abang Faizal mostly berkaitan dengan Zapin lah. Macam yang Abang Faizal pun ada share dengan Mil, jenis Zapin macam dekat Johor ni, macam kita pun tahu Zapin dengan Johor itu dah memang sinonim lah. Kalau Johor cakap pasal Zapin, tarian tradisional, kan? Betul. So macam Abang Faizal yang Abang Faizal share dekat Mil tu pasal Zapin Chorus dengan Zapin Tanjung Labu. Okey. Di mana Abang Faizal merupakan penerus pada tarian tarian Zapin Chorus dengan tarian Zapin Tanjung Labu, kan? So yang sebab kalau kita tengok masa awal-awal buat research tu, Mia baru tahu memang ada banyak nama abang kata gerak tari Zapin tu macam-macam. And then kan dia macam, and then baru tahu dia orang bagikan macam ada penerusnya akan jaga ataupun akan fokus pada 2 atau 4 jenis gerak tari Zapin. Betul ke? Betul. Kalau dari segi pertanyaan tadi berkaitan dengan penerus Zapin tadi tu, kalau tempoh hari Abang Faizal kan ada share berkaitan dengan Zapin Chorus dengan Zapin Tanjung Labu tu kan, itu sebahagian sebenarnya. Jadi kalau nak terang kat sini berkaitan dengan Zapin Johor Zapin Negeri Johor, Zapin Negeri Johor ni sebenarnya di bawah satu program melalui Yayasan Warisan Johor. Pernah dengar? Pernah. Rasa tu dah lama tu, daripada masa ni sekolah. Yayasan Warisan Johor ni ada satu badan kebudayaan yang dilantik ataupun yang bertanggungjawab di Johor bagi memelihara seni budaya negeri Johor, khususnya negeri Johor. Kita ada Jabatan Kebudayaan, betul? Betul. Kita ada, setiap negeri ada Jabatan Kebudayaan. Jabatan Kebudayaan lebih kurang sama fungsi dan tanggungjawabnya dalam setiap agensi yang berkaitan dengan kebudayaan. Tapi yang di Johor ni kita ada Yayasan Warisan Johor. Jadi Zapin ni adalah di bawah keseliaan ataupun di bawah penelarasan pembangunan seni budaya negeri Johor. Orang kata sesuai dengan dia punya peranan memelihara seni budaya negeri Johor. Jadi Zapin salah satu part kesenian yang ada dekat negeri Johor. Jadi kalau kita berbalik kepada cerita Zapin tu, kalau kita ambil pada awal pemugaran, pernah dengar ayat pemugaran kan? Pemugaran kesenian. Salah satu dia adalah Zapin. Jadi kat negeri Johor tu pada awal tu sekitar dalam tahun 1996. 1996 saya rasa Dewi boleh kisah, boleh Dewi dah lahir tak masa tu? 96 dah kan? 96 dah lahir. Okey. 96 tu peringkat awal lah, peringkat beginner pihak Yayasan Warisan Johor melaksanakan pemugaran di negeri Johor berkaitan dengan Zapin. Jadi kita bantu mana-mana aktivis macam awal lebih sesuai dikenali sebagai aktivis seni budaya Johor lah. Jadi kita membantu setiap daerah. Jadi kita dapat pemugaran Zapin tu kita lebih kurang ada 14 peringkat awal, kita ada 14 jenis Zapin. Kalau dilihat dari segi apa yang kita dah catat lah ataupun kita dah kumpulkan sebentar banyak ni sebenarnya dia punya artikel ni. Maaf okay, kalau peringkat awal kita ada 14 jenis Zapin yang dah dipugarkan oleh pihak Yayasan Warisan Johor, iaitu yang pertama kita ada Zapin Melayu Johor,
Yang kedua kita ada Zapin Padang Sari, iaitu daripada daerah Batu Pahat. Yang ketiga Zapin Tanjung Labuh, Batu Pahat juga, daerah Batu Pahat. Yang keempat Zapin Koris, juga daripada Batu Pahat. Lepas tu yang kelima kita ada Zapin Dayung daripada Aitam Batu Pahat. Yang keenam kita ada Zapin Pekajang, iaitu daripada daerah Johor Bahru. Yang ketujuh kita ada Zapin Pulau daripada daerah Mesing. Yang ke-8 Zapin Tenggelu daripada daerah Mesing. Yang ke-9 Zapin Sri Bunian daripada daerah Pontian. Yang ke-10 Zapin Putak Alam daripada daerah Muar. Yang ke-11 Zapin Mahpum juga daripada daerah Muar. Yang ke-12 Zapin Pat Lipat Zapin Pat Lipat daripada daerah Muar juga. Yang ke-13 Zapin Lenga Batu 28 daerah Muar. 14 Zapin Parit Masta Pontian. Setakat ni 14, peringkat awal 14. Dan yang terkini di Pugar atau di hasil daripada penyelidikan, kita ada Zapin Coko. Maksudnya 15 Zapin Coko daripada Pontian. Dan yang ke-16 Zapin Selat Panjang daripada daerah Keluang. Jadi semua sekali ada 16. Sebenarnya kalau ikutkan apa yang kita dah pugar, kita sebenarnya lebih kurang daripada 19 sebenarnya. Ada 19. Tapi yang Abang Faizal sebut ni 16 ni yang dah disahkan, dah dibukukan ataupun ditekskan dari segi latar belakang ataupun asal usul jenis Zapin yang terdapat di negeri Johor lah. Jadi kat sini kalau kita pergi pada Zapin, kalau kita nak sebut Zapin Johor ni, dia dalam kategori Zapin Melayu. Kita tak boleh sebut Zapin hanya sekadar Zapin, sebab Zapin ni asal usul ada kaitan dengan Arab, sebenarnya Arab. Itu akan pada terangkan selepas ni lah. Jadi yang terdapat di Johor adalah 16 jenis Zapin Melayu sebenarnya, ataupun kita kenal Zapin Johor. Zapin Melayu yang diiktiraf oleh Yayasan Warisan Johor. Ya, melalui Yayasan Warisan Johor. Sebab kita tak boleh di Johor, kita tak boleh orang kata mengiktiraf sesuatu Zapin tu yang berada dekat di negeri Johor ni tanpa melalui Yayasan Warisan Johor. Mesti melalui proses pemugaran ataupun kajian ataupun penyelidikan oleh pihak Yayasan Warisan Johor di bawah dulu kita panggil bahagian pembangunan seni budaya, sekarang dipanggil bahagian pengurusan acara Yayasan Warisan Johor yang bertanggungjawab mengesahkan jenis-jenis Zapin yang berada di Johor. Itulah. Ni pun ada baca juga sebelum nak tanya Abang Faizal. Zapin, kita ada Zapin panggil Zapin Arab, kita ada Zapin Melayu. Kita lebih panggil Zapin Johor lah. Dia tak boleh single macam Zapin saja, sebab orang akan keliru. Betul, kan? Betul. And then ini juga difahamkan, Zapin ni pada asalnya ditarikan oleh oleh orang lelaki saja. Betul ke? Okey. Kalau kita nak sentuh berkaitan dengan Zapin ni, kalau kita ikut asal usul dia sebenarnya, kalau kita lihat Zapin ni memang orang kata Zapin Arab. Memang asal usul Zapin ni memang daripada kita panggil dia Semenanjung Tanah Arab. Kalau dulu kita panggil Hadramaut, kalau kita panggil Yaman. Yaman tu kawasan Semenanjung Tanah Arab yang dibawa masuk oleh mubalik ataupun saudagar ataupun pedagang, pedagang-pedagang Arab ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka abad ke-14 gitulah, lebih kurang 14. Jadi dibawa masuk zaman Empire Melayu Melaka, perdagangan melalui perdagangan. Jadi dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ni dari segi barang-barang dan sebagainya, termasuklah seni budaya. Zapin tu sendiri bawa masuk ke Melaka dan tersebar luas melalui proses pengembangan agama juga lah. Kalau Arab ni sinonim dengan kata pengembangan ajaran agama Islam. Jadi dia selari dengan sambil berdakwah dan juga menyebarkan juga seni budaya dan juga dari segi barang-barang daripada Arab. Jadi berkembang luaslah di ketika itulah. Jadi kalau kita
akan bertanya kan, ramai yang bertanya macam mana dia boleh popular ataupun termasyhur dekat negeri Johor. Jadi kalau kita nak terangkan dari segi penyebaran tu berlaku selepas berakhirnya zaman pemerintahan Melayu Melaka berhijrah. Semasa Melaka diserang oleh pihak Portugis di Melaka pada abad yang 15 tak saya, 15-11. Jadi dibawa pengembangan tu bersama dengan kerabat-kerabat raja berhijrah. Saya tak kata kejatuhan Melayu Melaka, saya kata Abang Fazal mengatakan kat sini berlaku penghijrahan Kota Baru. Maksudnya pergi ke Johor melalui pesisir pantai. Jadi secara tak langsung sultan, pembesar istana dan sebagainya, Ulu Balang dan sebagainya, termasuk juga pedagang berhijrah ke Johor, membina pendapatan baru di Johor. Jadi secara tak langsung membawa juga pengembangan ajaran Islam dan juga seni budaya. Jadi tersebar luas di negeri Johor melalui pesisiran pantai. Kalau kita lihat tadi Abang Fazal sebut ada zapin-zapin yang daripada Muar, Batu Pahat, ada Pontian, Johor, Mersing. Jadi berlaku melalui pesisiran pantai. Sebab laluan utama adalah, laluan yang paling senang adalah pesisiran pantai. Jadi tersebarlah satu tempat ke satu tempat. Jadi tersebar, dan di sinilah lahirnya zapin dalam konteks dunia Melayu. Maksudnya diolah ataupun diubah suai mengikut versi dan gaya setiap kawasan ataupun kampung. Ni yang berlaku, orang kata berlaku dia punya ni lah. Mulanya zapin tu lah. Ya. Betul. Jadi kat sini jelas tak? Kalau yang ni jelas maksudnya bagaimana kalau saya Abang Fazal takkan sentuh zapin yang berada di Malaysia. Abang Fazal sentuh zapin yang berada di negeri Johor. I mean Abang Fazal part topik zapin Melayu Johor. Jadi kat sini jelas maksudnya asal usul zapin tu daripada mana, lepas tu berkembang di negeri Johor. Jadi sekarang kita dapatlah, orang kata dapatlah melihat, masih dapat melihat jenis-jenis zapin Melayu Johor yang ada dekat negeri Johor. Lebih kurang 16 yang saya kata tadi, 16 yang dah dipugar oleh pihak Yayasan Warisan Johor. Jadi saya tak nyatakan yang lain. Mungkin ada orang kata 19, 20, memang ada, tapi kita ambil yang telah diterbitkan atau dah dibukukan. Jadi ada 16 jenis zapin yang kawasan Johor yang dia mengiktirafkan lah misalnya zapin. Ya, daripada Yayasan Warisan. Jadi zapin Johor ni sekarang dah popular di serata, bagi saya kalau Malaysia tu ramai lah yang dah kenal. Cuma mungkin nak sebut satu persatu memang betul, wow, zapin Johor banyaknya. Macam tu. Tapi nak tanya Abang Faizal juga, sebab kita tahu kalau misal kata persembahan, mungkin macam orang luar yang tak tahu, just tahu zapin Melayu Johor, dia tak tahu gerak tari itu, gerak tari ini. Tapi macam kebanyakannya sebut pasal kalau persembahan je, zapin Melayu Johor mesti guna zapin gerak tari zapin Tanjung Labuh. Macam kat situ lebih popular lah, lebih familiar. Zapin Tanjung Labuh, Tenglu ke Tenglu? Tenglu kan? Tenglu. And then rasa lagi satu tak ingat lah apa nama dia. Tapi antara inilah yang jenis gerak tari yang selalu diguna bila ada persembahan. Betul ke? Ataupun sebenarnya mungkin kita tak clear macam gerak tari yang empat lipat ke, yang apa tadi, Sribunian. Sribunian. Ada banyak, ada macam 16 yang dikirakan. So tadi kita lebih bernampak macam inilah gerak tari Tanjung Labuh, inilah dia gerak tari Tenglu. So macam mana, kenapa memang itu ke, ataupun tanpa kita sedari sebenarnya dia ada masukkan elemen gerak tari zapin yang lain ke, ataupun kalau bila kita buat persembahan tu gerak tari Tanjung Labuh just gerak tari Tanjung Labuh sahaja? Pertanyaan ni sangat menarik. Maksudnya kalau tanya secara individu, secara
individu Abang Faizal sebagai aktivis seni budaya negeri Johor, khususnya tari, semua Zapin yang ada kat negeri Johor ni sangat-sangat unik. Ada keunikan dia. Maksudnya saya tak kata okey yang ini popular, yang ini cantik, yang ini ragamnya menarik dan sebagainya. Kalau kita balik pada setiap kata penari ataupun peserta yang nak melakukan persembahan, jadi dia akan memilih jenis-jenis Zapin yang bersesuaian dengan geraknya. Jadi kalau di Johor semuanya menarik bagi Abang Faizal, semua Abang Faizal suka. Maksudnya ada kalau 16 jenis Zapin memang unik. Cuma dari segi pembawakan, maksudnya pembawakan yang terlibat, maksudnya penari yang nak buat persembahan. Jadi kalau kita pergi satu persatu jenis-jenis Zapin ni, ada yang sesuai untuk ditarikan oleh kaum lelaki sahaja, ada yang sesuai untuk wanita sahaja. Jadi kalau basically bagi Abang Faizal kalau mereka tu yang baru nak menceburkan diri untuk melaksanakan persembahan Zapin, dia kena back to basic lah. Maksudnya dia kena belajar Zapin Melayu Johor dulu, basic asal dulu Zapin Melayu Johor, baru dia boleh melaksanakan langkah-langkah gerak Zapin yang ada kat negeri Johor, termasuk Koris, Tanjung Labu dan sebagainya. Jadi dia kena balik to basic, maksudnya dia kena belajar dari Zapin Melayu Johor. Sebab di sini Zapin Melayu Johor dia punya gerak tu, maksudnya gerak dia mencirikan budaya, perilaku seni budaya Melayu, kelompok Melayu. Jadi lebih mudah bila dia belajar Zapin Melayu Johor dulu, baru dia boleh mudah nak menggerakkan ragam atau versi-versi Zapin yang ada dekat di Johor, macam Zapin Tanjung Labu, Koris dan sebagainya. Contohnya macam Zapin Pekajang, dia lebih sesuai. Zapin Pekajang, Zapin Tenggelu, dia lebih sesuai ditarikan oleh kaum lelaki. Maksudnya dia punya gerak tu lebih agresif sedikit, orang kata tangkas, agresif. Jadi sesuai untuk kelompok lelaki. Tapi kalau macam Zapin Bunian, Zapin Tanjung Labu, dia lebih sesuai. Ni perbezaan dia yang kita ambil je Abang Faizal pick, yang sesuai ditarikan oleh wanita. Jadi kalau ikutkan dulu Zapin tadi, kalau pada pertanyaan awal tadi, asalnya Abang Faizal ada sentuh tapi tak berapa detail. Zapin ni memang kalau ikut dulu, kalau daripada Arab, memang ditarikan oleh kaum lelaki sahaja. Tapi peredaran zaman, kerana perindahan, orang kata diindahkan lagi bentuk persembahan, barulah tari tu berpasang-pasangan. Maksudnya ada lelaki, perempuan. Kalau di Johor, kita ada satu festival yang dilaksanakan oleh Yayasan Warisan Johor setiap tahun. Jadi festival tu ada kategori lelaki sahaja boleh, wanita sahaja boleh. Lepas tu kita ada kategori kanak-kanak, dewasa, remaja dan sebagainya. Jadi kita cuba terapkan nilai-nilai kesopanan yang ada dalam budaya Melayu. Dalam masa yang sama, kita terapkan juga nilai-nilai keagamaan. Maksudnya kita tak nak berlaku persentuhan. Persentuhan maksudnya kalau kita menari lelaki wanita, tak ada part yang kita bersentuhan dan salaman. Maksudnya melibatkan wanita dan lelaki. Sebab tu kita lebih galakkan ada kategori yang lelaki saja menari, ada kategori wanita saja yang menari. Jadi kalau ikut asal usul memang ditarikan oleh lelaki saja. Berpasang-pasangan dia, berganding-ganding. Kita tak ada single. Biasanya kalau paling kurang pun 2, 4, 6, 8, 10 gitu lah. Jelas tak? Yelah, faham. Okay, setelah nak tanya itu pasal Zapin. So maknanya macam tadi macam Abang Faizal tekankan, Zapin ni yang kita tekankan atau yang sekarang kita tanya soal tanya adalah berkaitan dengan Zapin Melayu Johor. Betul. Tak nak nanti ada orang yang confused dengan Zapin, mungkin ada negeri lain punya Zapin, gerak tari Zapin. Betul. So kita fokuskan pada gerak bukan gerak tadi. Kita fokuskan pada Zapin Melayu Johor. So untuk jadi makin lagi clear lah. Yes. Kan? Betul. And then tadi macam Abang Faizal kata festival setiap tahun. Itu tu biasa dibuatkan oleh Yayasan Warisan Johor juga ke? Betul.
Kalau mengikutkan apa ni aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan pihak Yayasan Warisan Johor ni memang banyak. Salah satunya festival lah, festival Zapin. Kalau dulu daripada peringkat awal tahun 1997 dah ada dilaksanakan. Dah hampir sekarang pun dah lebih dekat 20 tahun rasanya festival tu dilaksanakan. Ada kala tu di setiap tahun dan ada kala 2 tahun sekali. Maksudnya bertukarlah bentuk festival. Ada tajuk festival Zapin sahaja, ada festival Zapin Nusantara, ada festival himpunan beraya, maksudnya melibatkan kaum-kaum yang lain jugalah yang di bawah anjuran Yayasan Warisan Johor. Tapi setiap kali festival tu mesti ada pertandingan Zapin ataupun persembahan Zapin. Jadi secara tak langsung aktivis ataupun golongan yang baru menjinakkan diri dalam Zapin ni dapatlah orang kata berfungsi ataupun mempersembahkan setiap hasil daripada kumpulan-kumpulan yang ada di daerah. Banyak jugalah festival yang melibatkan luar juga. Kita ada juga buat Yayasan Warisan Johor ada juga buat pertandingan festival yang melibatkan kategori IPT, melibatkan open maksudnya daripada luar kawasan negeri Johor pun juga boleh terlibat dalam menyertai pertandingan festival Zapin yang dianjurkan oleh pihak Yayasan Warisan Johor. Dan ada juga NGO lah ataupun satu badan-badan yang sering kali jugalah melaksanakan pertandingan festival Zapin, tapi skalanya kecil lah untuk orang kata membantu aktivis Zapin ni untuk memperlihatkan karya-karya mereka lah. Bila tu biasanya setiap tahun tu ada tetapkan bulan berapa, bulan bila tu yang inilah bulan adanya festival ataupun setiap tahun tak sama? Dia tahun tu berpandu pada takvim yang ditetapkan oleh pihak Yayasan Warisan. Cuma malang sekali 2 tahun ni kita memang terpaksa tangguhkan segala aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kebudayaan. Jadi dalam 2 tahun ni memang tak ada rasa ni. Tapi yang sebelum ni ada tarikh-tarikhnya. Abang Faizal tak dapat nak listkan, tapi memang ada tarikh-tarikh. Biasanya tarikh-tarikh yang dipilih tu adalah tarikh yang orang kata cuti yang panjang lah, maksudnya cuti sekolah. Maksudnya dia takkan pilih waktu tarikh orang kata tarikh pelajar sekolah. Sebab festival Zapin kalau di Johor ni kalau dipertandingkan memang sangat meriah. Suasana dia sambutan yang sangat meriah sebab dia melibatkan kategori dari peringkat akar umbi sampai ke dewasa. Ada kategori dewasa dan ada kategori terbuka yang melibatkan bukan hanya penari saja tapi melibatkan juga pemuzik daripada kalangan aktivis-aktivis kita lah di setiap daerah akan berhimpun mewakili setiap daerah, mewakili kategori-kategori untuk di peringkat akhir, pertandingan di peringkat akhir. Jadi sambutan tu memang setiap kali kalau diadakan pertandingan tu memang seronok lah bagi Yang Faizal sebab ada juga jemputan daripada luar, daripada rakan kelompok Nusantara kita daripada Indonesia pun ada juga datang untuk melaksanakan persembahan selingan, persembahan selingan. Dan ada kala juga festival Yayasan Warisan Johor ni melaksanakan festival Zapin Nusantara. Jadi bila Nusantara tu dia menghimpunkan semua kelompok-kelompok Nusantara. Masa tu memang kita dapatlah melihat bentuk persembahan setiap negara, bukan negeri setiap negara. Itu yang seronoknya lah kalau kat Johor. Yang menarik. Betul. Okey, masa tu masih lagi pasal Zapin. Muzik yang digunakan untuk tarian Zapin tu, dia ada kaitan dengan Gaza punya alat muzik juga ke ataupun berbeza? Okey, sekejap semalam awalnya pun tengok soalan tu agak unik juga sebenarnya. Tapi awal saya cuba jugalah orang kata jelaskan kat sini lah kaitan Gaza dan Zapin. Sekejap sebab macam dengar macam lebih kurang macam kenal dengan lagu dia. Apa yang Mel tanya Dewi tanya dengan Abang Faizal tentang kenapa Zapin mesti sinonim dengan muzik Ghazal. Apa yang sinonim sebenarnya alat apa yang
digunakan dalam persembahan ghazal, ada juga alat muzik yang digunakan dalam persembahan zapin. Maksudnya lagu zapin. Contohnya kalau kita lihat dekat muzik ghazal, kita ada gambus. Betul Gambus, kita ada biola, kita ada peti atau panggil dia peti harmonium, tabla, gitar, marakas dengan tamborin. Itu untuk ghazal saja. Tapi alat tu ada pada persembahan lagu-lagu zapin. Jelas kita nampak ada violin, kita ada accordion dan gambus. Tiga alat ni memang ada pada ghazal dan ada pada zapin. Sebab tu kita nampak macam lebih kurang sama, tapi irama lagu ghazal tak sama dengan zapin. Betul. Kalau irama lagu zapin dia 1 2 3 4. Dia ada dia punya kiraan dia 1 2 3 4 dalam muzik. Tapi dalam ghazal dia ghazal. Cuma alat saja digunakan, sebab tu kalau kita lihat hampir serupa. Kalau mungkin orang yang tak dapat nak bezakan ghazal dengan zapin, dia nampak alat yang sama, ada gambus, dia fikir itu adalah zapin. Jadi bila kalau nampak zapin, itulah ghazal. Sebenarnya irama berbeza, alat muzik ada yang digunakan di dalam zapin dan ghazal. Cuma kalau dekat zapin, kita ada penambahan di Johor, penambahan alat muzik yang wajib ada pada setiap kategori. Bagi kategori terbuka, biasanya kategori terbuka, kalau dia menyertai pertandingan tu, dia perlu wajib ada marwas, dok, violin, accordion dan gambus. Lain-lain alat macam gitar, alat-alat elektronik tu tak dibenarkan. Maksudnya kita kata kategori alat-alat instrumen tradisional Johor sahaja. Memang tradisional punya instrumen lah untuk muzik, alat muzik. Ya. Maksudnya alat-alat dalam apa ni persembahan zapin. Lagu-lagu untuk yang persembahan tu, kalau kita pergi pada persembahan bukan pertandingan. Kalau persembahan ada juga sekarang lagu irama Malaysia yang berentak, dia bentuk medley. Maksudnya masuk inang, masuk joget, and then dia masuk kata lagu rentaknya zapin. Jadi itu kita panggil irama lagu irama Malaysia yang dah dimodernkan. Maksudnya juga kita lihat dalam bentuk persembahan yang ditarikan oleh penari-penari sekarang. Jadi kat situ kadang-kadang ada juga gentak-gentak zapin. Maksudnya bagi orang kata alah baru. Maksudnya bagi Abang Fazal, maksudnya menampakkan satu kata bentuk persembahan yang baru lah. Maksudnya untuk perkembangan zapin tu sendiri. Faham. Tapi untuk tarian zapin Melayu Johor tu sendiri, orang kata dah nama pun tarian tradisional. Maknanya kekalkan tarian tu, masa tu muzik dia, even alat muzik dia pun adalah yang sama. Ya, itu yang macam tadi Abang Fazal kata, bila dia dah tukar, dia medleykan lain, dia dah jadi satu muzik yang berbeza, ataupun tarian pun yang berbeza. Apa contemporary is it? Macam tu. Dia dah jadi contemporary lah. Konsep contemporary. Kita boleh pergi pada alam baru sekarang ni, maksudnya contemporary, lagu, irama, tari boleh, tapi kita kena jaga jugalah bentuk seni gerak sesuatu persembahan tu. Maksudnya kena jaga jugalah warisan tu. Maksudnya kalau kita terlalu mengejarkan satu pembaruan, tapi dia punya ciri-ciri seni warisan tu hilang, that means kita tak dapat pelihara yang asli lah, yang asli. Boleh kita pergi pada contemporary, tapi kena orang kata menjaga warisan gerak yang ada masa dulu lah. Johor kita ada Yayasan Warisan Johor yang dia akan jaga betul-betul gerak tari tradisional itu je. Kan kalau tak, mungkin dia orang akan lupa, especially bila dah zaman dah berlalu semua, anak-anak muda bukan main dengan gadget apa semua, mereka lupa tentang gerak tari yang sebenarnya. Macam Zapin Melayu Johor macam begini, macam tu, diorang dah terkeliru. Betul. Kan? Berterima kasihlah dengan pihak Yayasan Warisan Johor lah, sebab Abang Fazal kalau ikutkan orang kata kita dah nampak lah orang kata pengembangan ataupun proses tu dilakukan oleh pihak Yayasan Warisan sangat baik, sebab memelihara seni budaya khususnya dalam tarian zapin dari segi konteks pertandingan dan sebagainya. Maksudnya mengekalkan ciri-ciri warisan budaya itu supaya dia tidak
lari, maksudnya tidak dilupakan, maksudnya tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Betul. Dan Nak tanya juga pada Abang Faizal untuk tarian Zapin Melayu Johor ni, dari Ya. segi dia punya busana tu, baik yang lelaki ataupun perempuan. Okay, kalau lelaki kita panggil baju Melayu Teluk Belanga. Betul. Betul. Kalau perempuan baju Teluk Belanga. Ya. Memang Teluk Belanga sahaja ke ataupun ada tak macam diorang tukar apa yang satu nama kita panggil? Teluk Cekak usang. Baju cekak usang. Ya, baju cekak cekak usang. Bukan cekak kuting. kalau untuk lelaki. Ya. Okey, Ada kalau tak yang okey, kalau berkaitan dengan baju, Abang Fazal ringkaskan dari segi orang kata pakaian. Kalau dari segi pemakaian tarian Zapin, kalau kita pergi ke Malaysia, kita kata pertandingan tarian tradisional Malaysia, maksudnya kita tak semput Johor, kita boleh pakai baju tradisi negeri-negeri setiap negeri, dan juga baju tadi kata cekak musang, boleh, tak ada masalah untuk memakaikan busana tu untuk persembahan tarian Zapin tu. Tapi kalau di Johor, kalau kita menyertai pertandingan ataupun di Johor sendiri melakukan persembahan ataupun melakukan persembahan bentuk Zapin Johor, kita akan berbalik kepada baju Teluk Belanga yang memang satu warisan budaya Johor. Maksudnya baju Teluk Belanga yang perempuannya orang kata pun juga berbaju kurung Teluk Belanga, maksud Teluk Belanga. Kalau kita lihat baju tu memang di Johor tu sinonim dengan acara-acara rasmi lah. Kalau suit pakaian, kalau awak baca di sini kalau lelaki perlu ada baju Melayu Johor, maksudnya baju Teluk Belanga, perlu ada tongkok, perlu ada samping, dan ada juga kalau kita lihat kanak-kanak tu pakai jambul. Kalau jambul tu ada maksud dia sebenarnya, dan dia juga ya, jambul ayam tu kan. Ada juga ada kerongsang, atau kerongsang kita nampak dia letak macam sekarang kita panggil brush kan, letak dekat atas tongkok. Tu satu sahajalah, tak adalah yang banyak lah, aksesori yang banyak. Tapi kalau bagi yang wanita, kalau lelaki ni baju Teluk Belanga, perempuannya baju kurung Teluk Belanga. Maksudnya sama potongan bajunya, tapi cutting perempuan lah. And then dia bersamping ataupun berdagang, and then dia bersanggul ataupun bertudung. Kalau dulu ada yang bersanggul, ada yang bertudung, boleh. Kita tak galakkan, kalau menyertai pertandingan kita tak galakkan, betul. Kita menggalakkan, bukan tak menggalakkan, kita menggalakkan dia bertudung lah. Dan seutas santai mas, dan juga sedikit aksesori lah. Kalau dia tak bertudung, dia memperkenakan busana Johor, dia kenalah ada bunga, bunga sebelah mana, ada anting-anting. Jadi banyaklah dia punya aksesori yang dipakaikan. Tapi kita memudahkan untuk mereka untuk mintai pertandingan atau melakukan persembahan. Maksudnya kalau wanita tu kita galakkan dia bertudung untuk mengelakkan juga secara tak langsung orang kata mendapatkan aksesori untuk dipakai. Jadi tak ada masalah bagi Abang Faizal lah untuk di Johor. Tapi kalau balik pada baju Teluk Belanga, baju cekak musang tu boleh dipakai untuk bentuk persembahan tarian-tarian tradisional Melayu lah. Katanya pelibatan untuk tarian Zapin di Zapin Melayu Johor ni paling muda sekali. Yang pernah join ke pernah macam mana tu? Berapa tahun umur tu? Okey. Akan dibenarkan. Kalau saya, Abang Fazal tertarik berkaitan dengan penyertaan tiada had umur. Senang dia jawapannya. Tiada had umur. Di Johor tiada had umur. Maksudnya kalau kita lihat di Johor ni memang famous lah. Kalau kita tengok kanak-kanak tu lebih hebat sebenarnya. Lagi comel kalau kanak-kanak tu melaksanakan persembahan. Lagi excited kan? Daripada awal umur 4 tahun, 5 tahun tu dah mula melangkah Zapin. Bagi yang Fazal panggil melangkah Zapin. Maksudnya kita dah ada kategori pra. Dah ada pertandingan biasanya dilaksanakan pertandingan ni dianjurkan oleh pihak kemas. Pihak kemas setiap tahun tu memang akan ada hari sambutan hari potensi. Jadi salah satu pertandingan yang dipertandingkan adalah tarian Zapin Johor.
Tarik. Bersama Yayasan Warisan Johor lah membantu. Jadi daripada awal umur pra tu dah ada. Dan kita ada kategori sekolah rendah, and then kita ada kategori sekolah menengah, kita ada kategori terbuka, kita ada kategori mungkin. Pernah sekali pihak Yayasan Warisan pernah mengadakan kategori industri. Jabatan kerajaan. Ya, jadi tak ada had umur bagi Ahmad Faizal di Johor sebab Zafin ni memang sinonim dengan rakyat Johor atau bangsa Johor. Maksudnya kalau rakyat Johor tu tak erti melangkah Zafin, tapi kurang-kurangnya dia tahu apa itu Zafin. Itu Zafin. Jadi seronoknya di Johor tu kalau kita sebut Zafin tu dah sinonim lah. Maksudnya semua orang seronok dengan Zafin. Maksudnya semua orang boleh melangkah. Dan juga sekarang untuk warga-warga veteran kan, yang mungkin warga veteran age umur 50 tahun ke atas, dah jadikan satu riadah. Jadi dah jadikan satu riadah untuk exercise kan, maksudnya bersenam dan sebagainya, macam beraerobik. Kita pun ada gerak-gerak Zafin dalam aerobik tu. Maksudnya kita ada J-aerobik. J tu Johor aerobik. Abang Faizal pernah buat masa dekat Pahad. Ya, betul. Kuat kan? Betul. Jadi dalam gerak Zafin tu, asas langkah tu ada dalam aerobik yang kita dipanggil J-aerobik. Maksudnya kat situ pun kita terapkan nilai-nilai seni budaya Johor khususnya Zafin. Jadi warga-warga kita ni, warga-warga mas ni pun boleh sebenarnya melangkah Zafin dalam bentuk aerobik. Pergi kata maju ke depan, undur kan, macam tu. Jadi bagi Ahmad Faizal, segi penyertaan Zafin ni di Johor tiada had. Maksudnya kita akan dapat lihat daripada umur 3 tahun 4 tahun tu dah boleh melangkah Zafin. Dan yang pengalaman Ahmad Faizal dapat lihat juga kategori orang kurang upaya. Orang pernah masuk menyertai. Ahmad Faizal pernah terlibat melatih kanak-kanak ataupun pelajar daripada sekolah pendidikan khas. Pun juga boleh melangkah. Dia berupaya ataupun dia mampu melaksanakan langkah Zafin tu. Maksudnya dia tak ditinggalkan. Maksudnya dia orang boleh juga berdapat. Maksudnya menarik tu sebab dan juga sekarang kita pun dekat Johor pun balik pada kategori-kategori tu. Kita ada kategori kaum. Kita ada kategori bukan Melayu, kategori daripada bangsa Cina dan bangsa Tamil. Maknanya mereka yang daripada bangsa, bukan bangsa Melayu sendirilah. Mereka mempelajari tarian Zafin tu sendiri. Betul. Sebab Yayasan Warisan membuka kategori bukan bangsa Melayu. Maksudnya kategori sekolah jenis kebangsaan. Macam tu. Memang ada di Johor. Maksudnya kita akan saksikan Zafin tu bukan hak milik satu kaum sahaja. Maksudnya dia dibuka kepada semua rakyat. Tapi lagi tertarik bila Abang Faizal tadi sharekan pasal yang kurang upaya, golongan kurang upaya yang buat tarian Zafin tu. Sangat tertarik. Abang Faizal ada video dia ke? Pernah record ke? Macam tak boleh nak bayangkan macam ni diorang macam buat. Mana nak? Okey. Pengalaman dia begini, kita perlukan tenaga pengajar, guru kelasnya berada di hadapan untuk bantu Abang Faizal. Pelajar tu dia kecacatan bisu dan pendengaran, pekak dan bisu. Tak boleh tak boleh nak bertutur dengan baik. Jadi kita gunakan cikgu untuk bagi dia sainis untuk bergerak. Kita akan counting menggunakan tubuh. Jangan bahasa isyarat ni, maksudnya 1, 2, 3 dan 4 baru dia gerak. Maksudnya kita kena train, kita kena laksanakan dulu latihan berkali-kali, and then bila kita pasang muzik, cue tu akan datang daripada cikgu sebagai konduktor kat depan. Ada cikgu kat depan tu lah. Maksudnya cikgunya akan bagi signal lagu tu dah mula. Maksudnya dah start. Dari segi pergerakan dia punya latihan tu, rutin dia tu kita dah latih dulu. Kita kena tunjuk. Cuma masalahnya dari segi pendengaran. Pendengaran dia tak dengar. Jadi kita gunakan sainis cikgu tu sebagai konduktor kat depan. Okey, Ani, berkaitan dengan pakaian tadi tu yang uniknya memang kita tetapkan di Johor
di Johor melalui Yayasan Warisan Johor, kita memang tetapkan, maksudnya kalau menyertai pertandingan Zapin Johor, dia mesti kena berpakaian, maksudnya baju Teluk Belanga. Dia tak boleh pakai baju Cikap Musang. Maksudnya dia ada kata suit dia yang seperti mana orang kata tadi, lelaki ni mesti ada songkok, kena ada baju Teluk Belanga, seluar. Dulu seluar dia potongan Cina, dia panggil seluar tongkah tu. Pernah tengok tak? Tongkah, seluar potongan Cina, dia panggil seluar potongan Cina, dan dia bersamping. Samping tu kita selalu dengar berdagang dalam, dagang luar. Pernah dengar tak? Maksudnya bila samping tu terpakai, baju di dalam, panggil dagang luar. Kalau samping tu kita pakai, tapi baju ni kita tarik keluar, maksudnya berdagang dalam. Maksudnya pedagang dalam. Ya, kalau kita cerita pasal busana ni, busana Melayu Johor ni, khususnya baju Teluk Belanga ni, dia ada satu artikel dia, kalau nak terangkan mungkin kena ambil hari yang lain. Jadi tadi awak dah ringkas Tajuk lain. Ya, tajuk lain. Awak dah ringkaskan sahaja. Jadi kalau yang perempuan, secara ringkasnya tadi, kita mesti ada baju kurung Teluk Belanga. Potongan leher dia sama dengan lelaki, tapi dia kurung, baju kurung. Baju kurung lah, macam baju kurung pesak tu kan? Ya, pesak. Dia mesti ada pesak. Ada dua pesak, satu pesak gantung dengan pesak biasa. Pernah dengar tak? Pernah lihat tak? Pernah. Kat sini kan, dekat bahagian dekat bawah ketiak ni ada, kalau dia ada line tu. Ya, dia buka lagi kan, ada dia besar sikit kat bawah. Ya, betul. Itu panggil pesak gantung lah. Jadi berkain, maksudnya berkain bawah, maksudnya kain tu tak berjahit sebenarnya. Dia tak ada jahit pasal getah. Macam kain batik tu Ya, dia kain batik yang tak berjahit. Ya, tak berjahit, and then tapi bercantum lah, maksudnya bercantum, cuma dia tak ada getah. Dia tak ada getah, tak ada siap-siap pakai tu sarung gitu, tak ada. Tapi kain bawah dia panggil kena ikat ombak beralun. Yang belah tepi, belah kiri. Dia kena buat macam-macam di tepi. Ombak beralun. Lah. Ya, ombak beralun. Lepas itu memang kena macam tu Ya. Jadi kena pakai dengan hati-hati lah, kalau tak melorot. Memanglah. Jadi kena pakai tights kat dalam. Kena. Betul, memang kalau siap sembahyang ke pertandingan, kita galakkan penari-penari wanita ni memang pakai tight lah, supaya elakkan daripada kain yang terlorot atau terburai. Maksudnya dia punya ombak beralun, kita panggil ombak beralun sebelah kiri. Penari tak apa yang terburai. Okey, ombak beralun tu dia ada kiraan dia. Biasa ganjil. Ganjil biasanya ombak beralun dalam 5 atau 7 lah. Tapi biasa dia orang buat 7 lah ombak beralun, biar dia nampak dia punya ombak dia tu. Lepas tu diikat dengan tali kendit. Kita panggil tali kendit lah. Tali kain-kain lebihan, kain batik kena potong-potong. Itu dia panggil tali kendit lah, untuk ikat kain tu tadi. Macam zaman dulu-dulu tu lah. Ya, memang. Jadi memang kena ikat betul-betul. Kalau pertandingan Johor, memang kita akan tengok part tu untuk kita ada kategori busana. Jadi dia akan nilai tengok kain tu macam mana potongan dia, pakainya betul ke tak. Menarik tu. Pasal pertandingan, kalau pasal pertandingan macam dalam dekat sekolah ataupun pertandingan yang sekolah yang luar punya lah kan, dia punya cara pengiraan sama juga ke? Maksudnya dia akan busana, dia akan tenis muka, sama juga ke? Cara apa yang diorang tengok tu, pemakahan tu. Okey, dia kalau pertandingan, mostly kita tengok gerak tari itu sendiri, jenis tarian apa yang dipertandingkan, dipersembahkan. Maksudnya tari itu lebih penting. Maksudnya dia lihat dari segi penghayatan, kefahaman dia tentang gerak tari itu, mengikut versi-versi Zapin yang ada di Negeri Johor. Maksudnya kalau pertandingan Zapin Johor, dia hanya boleh bawa pertandingan kategori Zapin Johor sajalah. Dia tak boleh buat Zapin Pekan, dia tak boleh buat Zapin Sarawak. Ada negeri-negeri lain juga ada Zapin, tapi untuk kategori pertandingan Zapin di Johor, dia kena bawa contoh awak dia kata 16 jenis Zapin. Daripada 16 jenis Zapin tu dia boleh pilih mengikut versi. Dari segi markah tadi tu, kita balik pada markah. Maksudnya penilaian tu, markah paling penting adalah gerak tari. Koreografi. Ya, lepas tu dari segi konsep persembahan, maksudnya konsep persembahan tu kalau kita tengok dari segi pola lantai ataupun koreografi, bentuk pattern yang dikoreograf oleh setiap koreografer atau pelatih. Dari segi bentuk tu yang kedua, yang ketiga tu baru pergi pada muzik dan busana.
muzik dan busana. Pemilihan muzik pun bersesuaian dengan gerak tari. Kadang-kadang gerak tari kita agresif. Contohnya saya buat Zapin, Abang Faizal buat Zapin Tergelu. Tapi Abang Faizal gunakan lagu Zapin, kategori Zapin yang mellow. Maksudnya lagu macam lagu Zapin Sekapu Sirih ke, ataupun lagu Zapin Makan Sirih ke, atau Sirih Pinang ke. Macam tak sesuai kan ditarikan oleh lelaki lagu tu. Jadi kalau pergi balik pada Dewi kata tadi, markah kan dari segi pemarkahan, dari segi pertandingan memang dinilai, ada beberapa aspek tu yang akan dinilai. Yang penting adalah gerakan tari itu sendiri, dan pergi pada koreografi, muzik dan busana. Ada tak plan ni sekarang PKP, tak tahu macam mana keadaannya, tapi so far ada ke apa plan yang ataupun yang tengah dirancang, apa yang akan dirancang untuk tahun ni ke, akan seterusnya macam mana, ada ke? Okey, setakat ni perancangan dari segi pembangunan seni budaya khususnya kebudayaan ni, dua agensi yang memain peranan lah. Kalau di Negeri Johor contohnya Jabatan Kebudayaan dan juga Yayasan Warisan Johor, dalam arah dalam melaksanakan program-program seni budaya dalam keadaan kita pandemik COVID ni. Kita ada PKP kan, jadi secara online kita lihat effort diorang daripada Yayasan Warisan dan lihat Jabatan Kebudayaan melaksanakan tutorial. Maksudnya dalam secara online kita ada challenge sebagainya. Ada juga pertandingan yang dilaksanakan baru-baru ni oleh pihak Yayasan Warisan Johor di atas talian. Maksudnya peserta terpaksa melaksanakan persembahan dan dirakam videonya dan dihantar kepada yayasan untuk dinilaikan untuk kategori. Ada juga. Jadi kita sama-sama jugalah aktivis budaya juga dalam usaha sekarang kita melaksanakan satu cabaran lah untuk bagaimana bagi nak menjayakan program pembangunan seni ni lah dalam keadaan PKP sekarang. Memang satu cabaran lah, tapi usaha tu adalah dalam musim PKP ni, usaha tu ada, kita nampak. Ya. Mungkin PKP ni mungkin masih lagi nak buat festival, tapi festival secara online. Ya, tapi yang masuk festival tu yang menarik kan? Yang menarik rakan-rakan kita daripada bukan di Negeri Johor juga, tapi daripada negeri-negeri lain juga, rakan-rakan kita jurulatih, koreografer dan sebagainya, ada juga melaksanakan challenge kan, pergerakan tari joget, inang, zapin. Kalau kita lihat di Facebook, memang viral viral maksudnya kita study dengan TikTok TikTok ni yang gerak-gerak moden ni. Jadi itu dari segi sambutan bagi Abang Faizal, sambutan Zapin waktu sekarang, maksudnya tak adalah ke belakang, masih diteruskan dengan perancangan. Kalau perancangan di peringkat Abang Faizal secara individu, kita di peringkat daerah Batu Pahat, kita memang tadilah kita cuba nak bantu pihak-pihak yang berkaitan, contohnya Yayasan Warisan, Jabatan Kebudayaan, Majlis Kebudayaan Negeri. Untuk di Johor ni ada banyak badan organisasi yang membantu menggerakkan segi pembangunan budaya negeri Johor. Jadi kita Abang Faizal selaku aktivis pun, kita pun cuba membantu juga, dan kita ada perancangan kita nak buat dokumentari ataupun rakaman berkaitan kesenian yang ada kat daerah Batu Pahat. Contohnya daerah Batu Pahat ni daerah yang berbudaya. Jadi kita cubalah sedikit sebanyak juga orang kata kita cari bahan untuk kita rakam, dokumentasikan untuk kita share dengan rakan-rakan kita di luar sana untuk mengenali daerah, contoh daerah dan negeri lah. Contoh. Jadi dalam usaha dalam inilah kata kita nak buat dokumentari tu. Banyak contohnya macam di Batu Pahat kita ada satu jenis zapin sebenarnya. Satu jenis zapin versi zapin yang kita akan dokumentari, tapi tunggu dan lihatlah. Kita dah jumpa, cuma
kita perlu pengesahan dokumentari dan sebagainya, pemugaran dan disahkan oleh pihak-pihak yang berkaitan baru kita terbitkan ataupun kita share. Kita tak boleh share suka-suka. Yelah. Ada penyelidikan yang inilah yang baik lah. Betul tu. Yang ada yang gerak tari tu tanya kenapa lelaki, ada yang tanya kenapa gerak tari lelaki macam tu, macam kepak lebih. Kepak. Mungkin sebab menunjukkan agresif macam mana. Okey, ni jawapan dia yang awak cuba ringkaskan kenapa dia jadi begitu. Soalannya kenapa dengan dalam zapin gerak pihak lelaki sedemikian rupa, kepaknya dan tangannya. Okey, ingin awak jelaskan kat sini. Tarian zapin ni secara tradisi memang ditarikan oleh lelaki. Sebenarnya ditarikan oleh lelaki. Kalau kita tengok zapin Arab pun geraknya agresif. Kalau pergi konteks zapin Melayu pun gerak lakinya nampak lebih agresif. Sebab apa pun membezakan lelaki dan wanita? Sebab kalau kita pergi konteks zapin Melayu, kita ada ciri-ciri kata adat tertib Melayu, maksudnya budaya Melayu. Jadi kalau lelaki tu sinonim dia memang jiwa ataupun watak penari tu sendiri. Kalau dia lelaki, maksudnya kalau pergi pada jiwanya, lelaki tu mesti tangkas, gagah, perkasa. Senang macam tu, jelas begitulah sifatnya. Tapi kalau perempuan, kalau kita pergi konteks Melayunya, dia mesti sopan santun dan tertib, kan? Sopan santun dan tertib. Jadi adab tu memang dijaga sebagai ciri-ciri wanita lah. Jadi tak lari daripada seni budaya Melayu tu sendiri. Sebab tu pergerakan tu kita nampak beza. Kita tak nak nanti yang perempuannya agresif, lelakinya sopan santun, kan tak kena kan. Jadi kita nampak beza, lelaki bagaimana wataknya, perempuan bagaimana wataknya. Jadi yang kat situ yang nampakkan Dewi mungkin nampak persembahan tarian kenapa lelaki kepak dia lebih, perempuannya slow, macam tu. Itulah jelas kita nak terangkan adalah ciri-ciri seseorang tu lah. Maksudnya dari segi konteks kata tadi lelaki perempuan kita nampak bezakan dia, membezakan lelaki dan wanita. Lelaki memang sifatnya begitulah, ciri lelaki mesti gagah, tangkas dan gagah lah bagi Abang Faizal. Jadi kalau kita nak melatih, macam Abang Faizal melatih penari, Abang Faizal kena terapkan jiwa tu dulu sebelum mereka melaksanakan persembahan. Kalau tak, nanti lelaki dengan wanita sama perginya dari segi tenaga dan level. Jadi kita nak nampakkan bila kita bawa satu persembahan tarian tradisional, kita kena nampakkan ciri sopan santun budaya Melayu. Maksudnya perempuan bagaimana, lelaki bagaimana. Dibandingkan kalau kita buat tarian moden, tarian moden energinya sama, lelaki perempuan sama. Kalau kita jam, lelaki perempuan pun sama juga jam. Dan kalau dalam budaya tak boleh, kena dapat bezakan tertib dia. Jelas tak kat situ? Jelas. Okey, soalan berkaitan kenapa kaum lelaki kurang nak menyertai dalam bentuk seni budaya khususnya tari. Okey. Lelaki ni sifatnya ego. Memang ego. Maksudnya sebenarnya mahu tapi malu. Mahu tapi malu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau di Johor ni bagi Abang Faizal tak ada masalah pula. Sebab di Johor kalau kita lihat yang menyertai ataupun yang terlibat dalam artis budaya, kita panggil penari ni artis budaya. Artis budaya ni ramai lelaki. Ramai lelaki yang menyertai artis budaya. Minat dia memang menggalakkan, tak ada masalah bagi Abang Faizal di Johor khususnya. Dan kita lihat kategori koreografer ataupun jurulatih pun ramai juga daripada lelaki dibanding wanita. Jadi saya menyangkal lah. bagi saya lah, saya menyangkal lah. Siapa kata kurang sambutan, sebenarnya lelaki yang berminat. Kalau kita tengok di akademi ataupun di pusat pengajian tinggi, contohnya kita ada fakulti seni persembahan di Muslim Maya, kita ada akademi
segi kebangsaan Aswara sekarang pun ramai juga kategori kaum-kaum lelaki yang menyertai dalam bidang tari. Jadi bagi saya tak ada masalah. Cuma dari segi mungkin tadi saya kata tadi awal tadi lelaki sebenarnya malu tapi dia mau sebenarnya. Sebab lelaki sifatnya begitu. Maksudnya malulah kalau nampak seorang lelaki tu menari kan, macam tu. Tapi sebenarnya kalau dia dapat menjiwai dalam satu konteks persembahan atau konteks tarian, lelaki tu memang sifat dia tu macam tadi kata Hani kata, kalau menari kenalah memang dia kena caring lah. Maksudnya dia kena nampakkan yang dia macho, nampak dia gagah, tangkas dibandingkan dengan wanita. Dia ni, dia kena masuk tari Zapin Johor. Tapi seronok sebenarnya. Sebab bagi Abang Faizal pengalaman berzapin ni, seronok, sangat seronok. Dia orang kata kita beriadah. Sambil beriadah kita kenal seni budaya, dan kita dapat memelihara seni warisan bangsa kita. Sebab apa? Kalau tak kita, siapa lagi? Betul. Kitalah yang meneruskannya gitu. Betul. Itu ada perkongsian daripada Abang Faizal. Kira nak yelah, macam memang berterima kasih sangatlah sebab informasi tu clear lah. Bagi ni clear, even untuk basic information yang kita tak sentuh dan kita tak sentuh Zapin negeri lain. Kita memang fokus pada Zapin kat Johor ni. Even kita tak sentuh lagi setiap gerak tari Zapin pun, at least kita dah tahu ini Zapin Johor ada berapa yang diiktirafkan oleh siapa, oleh pihak mana. Ya, betul. Betul. So dia orang kata ini kalau true ni, kalau daripada Zapin kita kena true Yayasan Warisan Johor, yang orang kena ambil tahu, yang orang kena faham kat situ. Betul. Orang tak boleh sewenang-wenangnya kau buatlah blogspot pasal Zapin. Tapi kalau informasi tu bercampur, dia dah dia macam-campur. Sebab ada orang juga tengok search, ada blogger yang buat tapi dia dah campur. Dia ambil Zapin cerita latar belakangnya Zapin Malaysia, tapi dari segi isi kandung Zapin Johor, jadi dia macam lari-lari. Jadi dia macam kopi, jadi kita pun takut nak share dan sebagainya. Jadi kalau nak rujuk Zapin Melayu Johor atau Zapin Johor, rujuklah dengan pihak Yayasan Warisan Johor. Maksudnya dari segi dokumentasi dan sebagainya, dari segi ragam langkah dan sebagainya. Kalau kita nak pergi part orang kata berkongsi, mungkin wawancara Abang Faizal secara ringkas dengan pihak TV1 ada jugalah. Kalau ada juga student pun ada banyak student yang buat wawancara dengan Faizal yang kita rakam dan kita share. Macam yang siaran TV Ministeri Akar TV1 ada juga wawancara ringkas dengan Faizal, and then ada juga student boleh tengok kat YouTube Insel Insel dan sebagainya. Awal share mana yang kita kata pelajari dan kita alami ataupun kita ketahui. Jadi Awazal cuba bantulah, cuba bantu pertanyaan-pertanyaan ataupun bantu studi ataupun mana-mana pihak yang memerlukan sumber-sumber tentang berkaitan dengan Zapin. Jadi kalau macam terlepas pandang ke ada yang tak disentuh tu, minta maaf sebab tak ada tag dan sebagainya. Kita secara santai. Jadi nanti ada apa-apa boleh kita refer balik lah. Even kalau yang pasal Zapin yang disahkan dia dapat pengesahan. Yang dapat pengesahan pun macam tadi yang confirm 16. Kalau kita Google, dia akan tulis 20 lebih, tapi kita tak tahu yang ni disahkan ke, perlu disahkan, siapa yang sahkan. Betul. Jadi kita macam hari ni lah yang tanya dengan Abang Faizal kan, kita lebih clear tau sebenarnya informasi tu. Betul. Lebih clear. Tapi yang kita topik kita hari ni, kita topik pada Zapin Johor saja tau. Kita tak cakap Zapin di negeri-negeri lain. Jadi yang kita cakap tadi yang disahkan tak sahkan itu untuk yang negeri Johor sahaja. Yang negeri lain atas orang kata atas pihak-pihak berkaitan dengan negeri-negeri tersebut. Tapi kalau kita pergi pada Johor, setakat ni kita ada cuma ada 16. Kalau kita Google memang ada orang kata 20, 19, 20. Memang ada. Kita memang kita dapat lihat, Abang Faizal pun dapat lihat juga ada lagi yang baru-baru tu, yang maksudnya yang baru dipugar tapi belum didokumentasikan.
dan dikurangkan. Jadi sekarang kita bagi tahu hanya sekadar ada 16 dan 16 tu lah yang ada orang kata dokumentasi dia. Sebab dia ada tanggungjawab pihak yang berkaitan ni memang beratlah bagi yang Faizal sebab yalah kita nak sejarah kan sebab ini sebenarnya bukan sejarah. Nak buat buku dari segi rujukan langkah kaki dan sebagainya. Kita nak buat laban decision, maksudnya pergerakan gerak dalam bentuk media cetak dan sebagainya, bukan ambil masa yang singkat tapi panjang dalam satu-satu menghasilkan satu-satu dokumentasi Zapin. Bukan senang, maksudnya kena wawancara dan sebagainya, ada perusahaan dan sebagainya lah. Memang makan masa lah. Pihak Yayasan Warisan pun lama juga tak ambil bertahun juga untuk nak siapkan sesuatu ni lah. Ya, betul tu. Betul. Faham. Betul. Okay, lain-lain kalau ada sesilap kata, ada mungkin sumber-sumber yang tak ada kurang tepat ke atau tersilap ke dan sebagainya, Abang Fazil mohon maaf. Jadi bagi wakil pihak, bagi saya aktivis seni khususnya Tarian Zapin daripada daerah Batu Pahat, mewakili juga orang kata jurulatih yang ada di Negeri Johor, di bawah Yayasan Warisan. Jadi kalau ada kurang-kurang sumber atau kesilapan, mohon maaf. Jadi ini saja yang awak dah dapat bantu dari segi sumber yang diperlukan. Next time nanti kita cuba usulkannya ataupun kita nantikan yang kita punya program akan datang. Kalau Dewi nak buat untuk khas untuk satu jenis Zapin, kita akan buat rakan-rakan yang lain lah. Dewi on. Okay, good, bye. Terima kasih Faizal. Terima kasih.